Nasional itu majoriti kukuh dan meyakinkan. Kemudian politik untuk negara. Kita sedang buat perubahan ini. Sumpah saya membentuk satu pakatan. Salam sejahtera, bertemu kembali edisi khas Mingguan 034. Saya Zawaz Yusof dan antara paparan menarik sepanjang minggu ini. Mahyadin umum dirinya kekal Perdana Menteri, Scheme of Things dan Katak semakin membiak. Perdana Menteri Kelentong terkenal di peringkat antarabangsa dengan tipu hela. Mahyadin Yassin sanggup memijak muka rakyat demi terus berkuasa. Assalamualaikum dan salam bahagia. Isnin lalu, Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa Kerajaan Perikatan Nasional PN telah ditumbangkan kerana sudah hilang majoriti. Anwar berkata beliau mendapat maklumat daripada parti lain bahawa mereka telah mengemukakan senarai pemimpin yang meminta keluar daripada PN. Isnin lalu mereka berkumpul untuk menyatakan bahawa secara jumlah ahli parlimen Kerajaan Mahyadin Tan Sri Mahyadin Yassin telah tumbang pada hari tersebut. Anwar mendakwa telah mendapat maklumat daripada parti-parti lain ada mengemukakan senarai yang meminta keluar dari PN. Beliau bersama ahli-ahli parlimen pembangkang berhimpun di Dataran Merdeka selepas cubaan untuk masuk ke bangunan parlimen pada jam 9.30 pagi Isnin tidak berjaya berikutan sekatan polis di laluan-laluan masuk sejak awal pagi. Kesemua ahli parlimen yang hadir berkeras untuk hadir ke parlimen meskipun telah dimaklumkan bahawa sidang Dewan Rakyat ditangguhkan. Mengulas lanjut, Anwar berkata perkembangan itu adalah berkait soal pelanggaran hukum menggunakan kuasa membelakangi rakyat, undang-undang, parlimen dan membelakangi istana. Proses pembatalan ordinan darurat oleh Yang di-Pertuan Agong YDPA seperti mana yang dipersembahkan oleh Jemaah Menteri pada 23 Julai tidak dapat disempurnakan. Demikian menurut Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Kata beliau, berakhirnya proklamasi darurat pada 1 Ogos 2021 berdasarkan peruntukan Perlembagaan Persekutuan, pembatalan ordinan-ordinan oleh YDPA tidak lagi berbangkit. Beliau berkata usul ini yang akan dibincangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri diharapkan dapat menyelesaikan polemik berkaitan pembatalan ordinan-ordinan darurat secara harmoni dan berperlembagaan. Beliau menambah selaras dengan titah pandangan YDPA dan peruntukan perkara 150/3 Perlembagaan Persekutuan suatu usul untuk membahaskan dan seterusnya mengukaikan ordinan-ordinan darurat berkenaan boleh dibawa dalam sidang parlimen yang dijadualkan berlangsung pada September 2021. Terdahulu sidang parlimen kecoh apabila Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan memaklumkan kesemua ordinan darurat telah dibatalkan pada 21 Julai lalu. Ekoran itu pembangkang mempersoalkan pembatalan itu sama ada diperkenankan oleh baginda atau tidak. Justru Istana Negara mengeluarkan rasa amat duka cita dan menjelaskan baginda tidak memperkenankan ordinan itu dibatalkan dan perlu dirungkaikan di parlimen. Dalam pada itu, Sekretariat Senator Pakatan Harapan PH Plus dalam satu kenyataan menegaskan pembatalan proklamasi dan ordinan-ordinan darurat oleh pihak kerajaan secara tidak telus dan tanpa melalui kedua-dua dewan dan mendapat perkenan agung adalah tidak sah dan tidak berperlembagaan. Ketuanya Senator Raj Muni Sabu berpendapat Dewan Negara adalah selamat untuk bersidang memandangkan sebahagian besar ahli parlimen dan kaki tangan sudah melengkapkan 2 dos suntikan vaksin COVID-19. Beliau melahirkan kekesalan apabila persidangan Dewan Negara yang dijadualkan bersidang pada 3 hingga 5 Ogos telah ditangguhkan dengan notis pendek tanpa mengikut peraturan mesyuarat Dewan Negara yang betul. Beliau juga menegaskan pendirian mereka untuk tidak bersetuju dengan sikap derhaka yang ditunjukkan oleh pihak kerajaan yang membelakangi titah Seri Paduka Baginda dan Majlis Raja-Raja Melayu. Kenyataan bersama Sekretariat Senator PH Plus itu disertai Senator Datuk Theodore Douglas dan Senator Ismail Yusof masing-masing merangkap anggota Kaukus Kesejahteraan Rakyat Dewan Negara. Turut bersama 13 ahli Dewan Negara ialah Dr. Yaakob Sapari, Datuk Donald Peter Majuntin, Datuk Husam Musa, Muhammad Yusmadi Muhammad Yusof, Manola Muhammad, Laksmana Besar Muhammad Imran Abdul Hamid, Dr. Ahmad Azam Hamzah, Lim Hui Ying, Nga Ho Cheng, Alan Ling Si Kyung, Adrian Bani Lasimbang, Kasavadas Acutan Nair dan Suresh Singh. Terdahulu beliau dan sekumpulan ahli Dewan Negara mengadakan sidang media di laluan utama ke bangunan parlimen yang dikawal ketat ramai anggota polis.
Sementara itu, keabsahan Mahyadin menjadi tanda tanya susulan keputusan Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO pada Selasa lalu yang membuat ketetapan untuk tidak mempertahankan kerajaan Perikatan Nasional PN. Beberapa ahli parlimen parti itu difahamkan sudah menandatangani aku janji menarik sokongan terhadap Mahyadin untuk dipersembahkan kepada Seri Paduka Baginda. Tindakan UMNO telah menimbulkan persoalan mengenai jumlah terkini sokongan majoriti ahli parlimen kepada kerajaan PN dan Mahyadin. Mengejutkan apabila pada jam 12.30 tengah hari Rabu, Tan Sri Mahyadin Yassin mengumumkan beliau masih lagi Perdana Menteri yang mendapat sokongan ahli parlimen setelah menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sebelah paginya. Beliau berjanji dan menegaskan akan menentukan keabsahan dalam sidang parlimen September ini. Beliau berkata demikian dalam satu pengumuman khas yang disiarkan media utama. Menurut beliau, pengekalan kedudukan beliau juga amat diperlukan sekarang demi kelangsungan program vaksinasi dan bantuan yang telah dijanjikan kepada rakyat berjalan lancar. Persoalannya, kenapa setelah parlimen ditutup rapat, baru sekarang Mahyadin berani kononnya akan buat undi percaya di parlimen? Kenapa tidak diadakan dalam sidang khas sebelum ini? Sama-samalah kita saksikan drama Scheme of Things yang akan kembali kepada kata-kata politik bersedialah untuk melompat demi kuasa, habuan dan jawatan. Dalam perkembangan lain, wartawan veteran Datuk A. Kadir Jassin tidak menolak kemungkinan Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dan kluster Menteri UMNO sedang melakukan pemerdagangan manusia secara besar-besaran melalui Scheme of Things. Beliau berkata melihat tingkah laku serta tindak tanduk Mahyadin dan koncu-koncunya sejak beberapa minggu ini tidak memeranjatkan jika mereka akan membuat pelbagai helah untuk terus berkuasa. Katanya mereka telah pun mula meratibkan mentera kerajaan minoriti. Kalau mereka sanggup bertegang urat dengan Yang di-Pertuan Agong, mereka tentu sanggup melakukan apa sahaja untuk menyelamatkan diri. Mengulas lanjut dalam hantaran di Facebook beliau, Kadir berkata dengan penarikan balik sokongan oleh 11 orang ahli Dewan Rakyat UMNO semalam adalah mustahil untuk Mahyadin mengekalkan majoriti misterinya. Misteri kerana semua pihak tidak pernah tahu berapa ramai ahli Dewan Rakyat yang sebenarnya menyokong ahli Parlimen Paguh itu. Bahkan bekas penasihat media kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad itu menambah dari segi hak mencari sokongan ahli Dewan, the front runner adalah Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mat Yassin didakwa telah mengelirukan Yang di-Pertuan Agong dan tidak bercakap benar berhubung sokongan majoriti yang diperolehinya. Majlis Presiden Pakatan Harapan menegaskan pimpinan PH telah membuat perkiraan yang teliti bersama rakan-rakan dari Parti Pembangkang dan semua yang tidak menyokong Mahyadin. Ternyata Mahyadin tidak bercakap benar dan ia adalah satu tindakan penderhakaan tertinggi terhadap Ketua Utama Negara dan tidak patut dimaafkan. Menurut kenyataan itu, perkara berkenaan boleh disahkan tanpa sebarang keraguan dengan mengadakan sidang khas parlimen dengan satu urusan sahaja, iaitu membentang, membahas dan memutuskan undi tidak percaya terhadap Mahyadin. Kenyataan tersebut dibuat bersama antara PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim, Amanah Muhammad Sabu dan DAP Lim Guan Eng. PH berkata selagi mana undi untuk menguji keabsahan Mahyadin ditangguhkan, selagi itulah isu kestabilan dan keberkesanan kerajaan tidak akan dapat diselesaikan. Mengulas lanjut, PH mengingatkan bahawa raja-raja pemerintah telah bertitah pada 16 Jun yang lalu betapa pentingnya kerajaan itu stabil dan mendapat keyakinan serta mendapat sokongan majoriti rakyat. Majlis Presiden PH bersama semua parti dalam blok pembangkang termasuk ahli-ahli parlimen yang telah menarik sokongan terhadap Mahyadin juga mendesak agar diadakan segera sidang khas parlimen pada Isnin 9 Ogos untuk memutuskan isu ini. Seorang penganalisis politik melihat perutusan terbaharu Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Yassin tidak bermakna apa-apa, melainkan beliau bertindak ke atas apa yang diucapkannya. O.E. San dari Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura juga mendakwa Mahyadin kini terkenal kerana menggunakan pelbagai taktik untuk menangguhkan, membatalkan dan menunda persidangan parlimen. Katanya biarpun parlimen akan dibenarkan bersidang, usul undi percaya biasanya akan dibuat pada penghujung agenda. Menurut beliau, Kerajaan Perikatan Nasional sengaja mengelirukan parlimen dengan kekebalan yang ada. Tidak ada lagi kredibiliti yang masih tinggal, apatah lagi daripada kata-kata seorang Perdana Menteri yang berulang kali mengelak usul percaya. Mahyadin mengumumkan bahawa beliau tidak akan meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri biarpun menerima tekanan daripada UMNO dan parti pembangkang lain yang mahunya berbuat demikian. Dia bertegas masih mempunyai sokongan mencukupi di Dewan Rakyat selain kerajaan akan membentangkan usul percaya
pada September ini untuk menguji keabsahannya. Ahli Akademik Azmi Hassan pula berkata Mahyadin tidak mempunyai pilihan lain tetapi menguji keabsahan di Parlimen selepas 8 ahli Parlimen UMNO menghantar surat kepada Speaker memaklumkan mereka menarik sokongan terhadapnya sebagai Perdana Menteri. Mengambil kira bahawa Yang di-Pertuan Agong berpuas hati dengan penjelasan Mahyadin, Azmin berkata adalah lebih baik untuk menunggu sehingga September ini bagi membolehkan ahli Parlimen membuat keputusan terhadap masa depan negara. Sementara itu, Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim merayu kepada golongan profesional dan penjawat awam agar tidak menjadi perkakas kepada orang politik dan tidak diperalatkan oleh mana-mana badan politik. Dia berkata biarkan segala perkara diserahkan kepada orang politik untuk menyelesaikan sesuatu masalah mengikut saluran yang betul. Sebelum ini, Pakatan Harapan PH menerusi kenyataannya pernah menyatakan kekesalannya dengan tindakan pihak kerajaan yang mengarah serta memperalatkan Polis Diraja Malaysia PDRM bagi menghalang pergerakan ahli Dewan Rakyat memasuki bangunan Parlimen. Beliau merayu golongan profesional dan penjawat awam memahami perkara berkenaan dan menyerahkan kepada orang politik untuk menyelesaikan masalah mengikut saluran yang sah. Sebelum ini, PH juga memberi amaran kepada Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah berhubung arahannya supaya premis Parlimen dikuarantin ekoran tercetus kes COVID-19 di kawasan berkenaan sehingga menyebabkan sesi sidang khas Dewan Rakyat terpaksa ditangguhkan. PH mengingatkan agar Nur Hisham tidak membenarkan dirinya diperalat demi menutup Parlimen dan menghalang sidang khas seperti yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Sebelum ini juga PH menegaskan bahawa kadar positif di Parlimen hanyalah 0.9% dan berpandangan bahawa tidak ada jumlah kes yang signifikan di Parlimen sepanjang 4 hari bersidang. Pejabat Perdana Menteri semalam mengesahkan Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Faizal Azumu sebagai penasihat khas kepada Perdana Menteri yang bertaraf menteri. Beliau kononnya akan bertanggungjawab menasihati Perdana Menteri dalam hal ehwal jalinan komuniti, komunikasi masyarakat dan pembangunan sosio-ekonomi. Sebelum itu, tular pelantikan ahli Parlimen Tambun yang juga adun cenderiang itu untuk jawatan berkenaan ketika keabsahan Mahyadin sebagai Ketua Kerajaan dipertikaikan. Pelantikan Faizal sebagai penasihat khas kepada Perdana Menteri bertaraf menteri diumumkan ketika negara mengalami ancaman COVID-19 yang semakin membimbangkan dengan 2 hari berturut-turut mencatat kes harian tertinggi. Ketika ekonomi rakyat terjejas bahkan rakyat hilang sumber pendapatan, Faizal yang berumur 51 tahun yang juga bekas Menteri Besar Perak dijangka menikmati puluhan ribu ringgit pendapatan sebulan ditambah hasil daripada lantikan tersebut. Anak kepada veteran UMNO Allahyarham Datuk Azumu Haji Tak merupakan Menteri Besar Perak ke-13 dalam Kerajaan Perikatan Nasional sehingga 4 Disember tahun lalu. Lantikan Faizal Azumu ke jawatan ciptaan Mahyadin jelas membuktikan bahawa Mahyadin sanggup memijak muka rakyat demi berada di puncak kuasa dan memastikan individu di sekeliling beliau terus mendapat habuan. Sekian edisi khas mingguan kali ini. Teruskan bersama kami di setiap hujung minggu untuk mendapatkan rangkuman berita politik tanah air. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.